Hari ini saya ingin mengumumkan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Fasa peralihan ke endemik ini merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ahmad Syahid bin Muhammad Noor. Nuraini binti Isa. Saya Mazlina binti Wahab. Saya Sati Janalaki Cantikuma dari UUM Johor Bahru. Saksikan lakonan kami tentang diversity di dalam kalangan masyarakat semasa pandemik COVID. Korang buat apa? Kenapa tak pakai mask? Kau tu dari mana? Saya dari luar. Kita orang ni kan ada discussion. Menunggu kau dah pukul berapa baru nak sampai tau. Baru pergi kerja. Kenapa tak pakai mask ni? Kan COVID? Kita kan dah menang. Kau ni dari mana? Tahu tak, kita kan ada perbincangan. Tengok pukul berapa sekarang ni. Kau dari mana sekarang ni? Kita dah 3 kali ikut injek booster. Sakit, kebal dah tangan ni. Pakai mask lagi. Walaupun kita dah booster, tapi KKM galakkan kita pakai mask. Bukan tak pakai mask. Hello. Akak ni kan tak ada booster, tak pakai face mask, sihat aja. Betul tak Syahid? Betul tu Kak. Saktis ni LB. Serius kak kau tak ambil booster? Tak boleh kak, kena ambil. Lagipun kerja kerajaan kau tak ambil booster tak dapat bonus 500. Kak Ling. Kak Ling, dah pakai face mask nampak? Seronok lah Sakti dah pakai face mask sekarang. Akak rasa selesa sebab bila kita berdepan dengan orang ramai, kita rasa selamat. Kalau sebelum ni, bila orang batuk, akak rasa takut je nak dekat. Habis akak dah booster belum? Sakit tak? Mestilah dah booster. Tengoklah ni, ni baru balik booster tau. Bagus Kak. Betul tu juga Kak. Dalam kalangan masyarakat ni, dekat luar, kita tak tahu siapa ada sakit, siapa tak ada sakit. So, mask ni sebagai pelindung diri kita sendiri untuk selamatkan daripada penyakit COVID ni. Walaupun dah pakai mask, dah booster, tapi akak dah update Mas Sejahtera. Mas Sejahtera tu penting Kak. Betul lah Yen, akak dah update Mas Sejahtera. Kalau kita lihat sekarang ni, Mas Sejahtera dah berwajah baru, macam-macam ada. Daripada Mas Sejahtera ni lah juga kita dapat mengesan dan mengetahui di mana puncanya kita dapat COVID ni. Betul tak Syahid? Betul lah tu Kak. Yang penting akak kena selalu update Mas Sejahtera tau. Okey, baiklah. Akak ingat pesanan korang bertiga. Lepas ni, akak akan sentiasa update Mas Sejahtera sebab Mas Sejahtera tu penting. Lama dah nak pukul 11 ni. Saya balik dulu lah. Saya nak masuk kerja ni. Nanti yang discussion tu saya setuju je lah. Nanti apa-apa rujuk saya balik dulu. Saktis, jangan lupa face mask tau. Baik. Jomlah, dah pukul berapa ni? Apa kata kita balik rumah, kita sambung buat kita punya assignment nak? Betul juga tu. Nanti lewat hantar, kita kena denda. Bye korang, jumpa lagi. Bye-bye. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai faktor termasuk penilaian risiko, mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan KKM. Fasa peralihan ke endemik susulan keberkesanan tindakan pencegahan dan kawalan kesihatan awam.
Tegasnya, peralihan fasa tersebut merupakan exit strategi bagi membolehkan rakyat Malaysia kembali ke kehidupan hampir normal selepas 2 tahun berperang dengan COVID. Ingat, bermula 1 April 2022 dalam fasa peralihan ke endemik, pemakaian pelitup muka bagi individu di tempat awam masih lagi diwajibkan. Selain itu, had waktu bagi premis perniagaan dimasukkan. Premis boleh dilaksanakan waktu operasi masing-masing mengikut syarat lesen operasi premis tersebut. Dan yang pastinya, rakyat boleh makan di kedai makan selepas jam 12.30 malam. Ada juga kedai dan juga restoran yang buka selama 24 jam juga dibenarkan. Dan yang lebih penting, MyStrace diwajibkan untuk tempat tertutup dan dipenuhi tetamu pengunjung. Ingat, patuhilah SOP, kita masih lagi belum menang untuk memerangi COVID-19. Pada 1 April, negara telah beralih ke fasa endemik, tapi kelonggaran SOP COVID-19 bermula pada 1 Mei 2022. Pelitup muka wajib di dalam bangunan, termasuk penganggota awam dan kenderaan e-hailing. Apabila berada di luar bangunan dan kawasan terbuka, digalakkan di kawasan yang sesak. Individu yang berisiko tinggi juga digalakkan memakai pelitup muka. Penjarakan fizikal tidak lagi diperlukan. Daftar masuk dan status vaksinasi MySejahtera dimasukkan. Kemasukan ke premis dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi, kecuali mereka yang berstatus berisiko tinggi atau berada di bawah HSO. Secara amnya, kes positif COVID-19 dikehendaki untuk kuarantin selama 7 hari. Walau bagaimanapun, di bawah ujian dan pelepasan, mereka akan mempunyai pilihan untuk menjalani ujian RTK yang diselia pengamal perubatan pada hari keempat. Jika negatif, mereka boleh menamatkan kuarantin. Pengembara yang telah lengkap divaksin dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah dikecualikan daripada ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tidak vaksinasi hendaklah menjalani ujian RT-PCR 2 hari sebelum berlepas dan ujian RTK yang diselia dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan. Mereka juga perlu dikuarantin selama 5 hari. Senarai aktiviti yang dilarang oleh Majlis Keselamatan Negara sebelum ini telah dibenarkan. Semua sektor ekonomi boleh beroperasi mulai 15 Mei 2022. Vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai mendapat vaksinasi, maka penularan itu akan berkurangan. Kebarangkalian berlaku komplikasi COVID-19 yang lebih teruk akan juga berkurang. Secara tidak langsung, ia akan membantu mengurangkan golongan yang berisiko tidak layak untuk menerima vaksinasi. Kadar keberkesanan vaksinasi ini diukur melalui ujian klinikal yang melibatkan ribuan individu. Ujian ini dilakukan dengan membagikan individu yang terlibat kepada 2 kumpulan, iaitu 1 kumpulan diberi vaksin dan 1 lagi kumpulan diberi placebo. Selepas itu, kedua-dua kumpulan menjalankan kehidupan seperti biasa. Sementara itu, para saintis memantau adakah mereka dijangkiti COVID-19 selama 1 jangka yang masa ditetapkan. Namun demikian, harus difahami bahawa setiap ujian klinikal vaksin yang dilakukan dalam konteks yang berbeza. Parameter keberkesanan vaksin boleh diukur melalui tindak balas vaksin menghalau simptom COVID-19 berlaku. Sehingga kini, kajian keberkesanan yang telah dijalankan menunjukkan semua jenis vaksin adalah hampir 100% berkesan menghindari simptom yang teruk. Terdapat beberapa vaksin yang ada di Malaysia, antaranya Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. Vaksin hanya boleh dimasuk Malaysia setelah dinilai oleh bahagian regulatory farmasi. Vaksin hanya boleh dimasuk di Malaysia apabila dinilai oleh bahagian NPRA dan diluluskan oleh pendaftaran oleh pihak berkuasa kawalan dadah.
Rakyat Malaysia tidak harus bimbang dengan keberkesanan dan keselamatan vaksin dihasilkan ini kerana vaksin tersebut sejak mula diperkenalkan sudah menjalani beberapa ujian klinikal dan data menunjukkan ia 95% berkesan dalam mengurangkan gejala COVID-19. Sebenarnya bukan semudah dilakukan sebab ada peraturan ketat yang diaplikasi sebelum sesuatu bahan produk itu diguna pakai kepada manusia. Contohnya dalam percubaan klinikal Pfizer, mereka telah pun melepasi apa kita rujuk sebagai praklinikal, percubaan klinikal fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Dalam fasa 1 sebenarnya keselamatan diuji dan laporan itu perlu diterima pakai oleh agensi-agensi regulatory sebelum dibenarkan untuk membawa kajian itu kepada manusia. Juga dalam fasa 2 dan ketiga, efikasi itu dikaji.